Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, selamat datang ke Peachtree Morning Show. Hai Geshe Michael, hai Brian. Hari ini hari Jumaat, 23 hari bulan Mei. Kami ada soalan yang berinspirasi daripada Beatrice, Shanghai. Untuk pagi ini, marilah kita dengar. Halo Geshe-la, saya Beatrice dari Shanghai. Soalan saya ialah, boleh tak anda beri cara tanam benih untuk keamanan dan kemantapan dunia kerana penularan wabak virus merata dunia mungkin akan menyebabkan krisis ekonomi atau politik. Saya rasa lebih berkuasa jika semua yang tonton video ni tanam benih bersama-sama untuk keamanan dunia, masa depan dan anak-anak kita. Soalan yang menakjubkan. Topik yang popular sekarang kerana ramai yang nak tahu bagaimana keadaan politik dan ekonomi selepas penularan wabak virus yang menjejaskan kesihatan kita. Jadi, terima kasih Patrice kerana bertanya soalan ni, kerana ia akan membantu ramai yang tonton rancangan hari ini. Secara ringkasan, soalan Beatrice yang pertama, dia nak tahu benih untuk keamanan dan kestabilan. Jadi, nak dengar pandangan Geshe Michael dan Brian cara tanam benih untuk kestabilan dan keamanan dunia, terutamanya keamanan. Dia juga nak tahu bagaimana boleh mengelakkan krisis ekonomi dan politik selepas keadaan wabak virus dibendung dan jangka masa yang begitu lama dalam sekatan pergerakan ini. Terlebih dahulu saya nak jemput Brian untuk beri pandangan anda, ya. Apakah pendapat anda? Untuk saya, semasa dia tanya soalan ni, dia seseorang yang tak mementingkan diri sendirinya kerana dia khawatir untuk setiap orang. Dia khawatir akan krisis ekonomi, krisis politik terhadap orang ramai. Tahniah Beatrice kerana anda tak pentingkan diri sendiri saja, sangat hebat. Saya nak beri jawapan tentang krisis ekonomi. Dan menurut cara sistem DCI, masalah ekonomi dapat ditangani melalui berhati murah untuk berkongsi dengan orang lain. Topik sebegini telah banyak dibincangkan dalam episod-episod yang lain dalam Peachtree Morning Show oleh guru-guru lain. Jadi, bermurah hati untuk berkongsi adalah kunci utama untuk mengelakkan masalah kesempitan wang. Bagaimana dengan masalah keamanan Geshe Michael? Apakah pendapat anda tentang keamanan tu? Saya rasa keamanan dan kestabilan ekonomi adalah berkaitan. Pagi ini saya bersiar-siar dengan pasangan saya, Veronica. Kami ada sebuah sarang lebah. Kami membela lebah dan mengutip madu. Biasanya kami akan minum kopi dan bersiar-siar di kebun lebah tu sebelum rancangan pagi. Saya tinggal di pinggir bukit dan biar saya tunjukkan, ya. Dan pagi ini saya berdiri di anjungan dan pandang jauh. Saya sedar akan perasaan diri saya di hati saya tu. Saya berasa sikit bimbang dan risau. Sikit-sikit, ya. Rasa risau dan bimbang memikirkan masa depan. Bagaimana kami mampu bayar perbelanjaan kami. Kami ada projek-projek yang sedang berlangsung dan memerlukan dana yang banyak. Kesemuanya ialah projek yang bermakna. Saya rasa sikit khawatir juga. Ketika memandang jauh ke langit yang biru dan bukit di sekeliling, perasaan saya tukar. Saya menjadi tenang tiba-tiba dan saya tahu kesemuanya akan berjalan lancar
Jika kita terus mengamalkan sikap berkongsi secara berterusan, seperti dikatakan oleh Brian, anda tak perlu sumbangan separuh daripada pendapat anda, tapi kalau amalkan sikap berkongsi, walaupun kami tak tahu apa yang akan jadi kurang, tapi masih sudi berkongsi peratusan yang sama seperti dahulu. Saya tak takut untuk berkongsi. Saya rasa keamanan dan kestabilan ekonomi adalah berkaitan. Pagi ni saya pergi bersiar-siar dengan pasangan saya, Veronica. Kami ada sebuah sarang lebah. Kami membela lebah dan mengutip madu. Biasanya kami akan minum kopi dan bersiar-siar di kebun. Dan sebelum rancangan pagi ini, saya tinggal di pinggir bukit. Biar saya tunjukkan ya. Dan kami berdiri di anjungan dan pandang jauh. Saya sedar akan perasaan di hati saya. Saya berasa sikit bimbang dan risau. Tak banyak, tapi saya risau memikirkan masa depan. Bagaimana kami mampu bayar perbelanjaan kami. Kami ada projek-projek yang sangat sedang berlangsung dan memerlukan dana yang banyak. Kesemua ni adalah projek yang bermakna. Saya rasa sikit khawatir. Ketika memandang jauh ke langit yang biru dan bukit yang di sekelilingnya, perasaan saya bertukar. Saya menjadi tenang tiba-tiba. Dan saya tahu kesemuanya akan berjalan lancar jika kita terus mengamalkan sifat berkongsi secara berterusan, seperti yang dikatakan oleh Brian. Anda tak perlu sumbangkan separuh daripada pendapatan anda, tapi kalau amalkan sikap berkongsi, walaupun kami tahu apa yang ada akan jadi kurang, tapi masih sudi berkongsi peratusan yang sama seperti dahulu, saya tak takut untuk berkongsi. Kami semua risau akan wang yang tertinggal, mungkin tak berapa cukup. Pagi ini saya juga mengalami perasaan yang sama. Tapi perasaan tu hilang apabila saya tukar fikiran menanya diri, apa yang boleh saya berkongsi dengan orang lain? Apabila saya berkongsi, semuanya akan berjalan lancar. Semuanya akan menjadi baik, kan? Anda tak perlu berkongsi kesemuanya. Tak perlu berkongsi semuanya. Tak perlu berkongsi separuh. Hanya berkongsi 10%. Minggu ni berkongsi 10%. Minggu depan berkongsi 10% lagi. Minggu yang satu lagi 10% lagi. Ini akan bina keamanan dunia ni. Jadi apakah pendapat anda, Ana? Apakah pendapat anda berdua? Ya, apa yang anda sebutkan tadi ingatkan saya tentang satu perkara yang berlaku 2 minggu yang lalu. Saya sekarang bekerja dengan penasihat pemasaran untuk program 3 bulan dan saya buat bayaran secara bulanan. Pada mulanya semasa saya tanda tangani kontrak untuk dapat perkhidmatan mereka, saya fikir saya sedang memberi perniagaan kepada syarikat ni ketika kawalan pergerakan ni. Lagi mereka bekerja dengan penuh bersemangat. Pada invoice yang terakhir, saya sedar mungkin saya tak mampu bayar mereka yang terakhir tu. Sebab biasanya saya akan rancangkan pembayaran saya selepas terima gaji saya. Seperti yang anda kata, pada masa tu saya berasa risau dan saya berperasaan sifat kedekut. Saya menanangi kekhawatiran ni dengan beritahu diri. Ana, perasaan khawatir ni berasal dari benih-benih buruk anda. Tak bersehubungan dengan apa yang anda akan berkeputusan untuk lakukan, ya. Jadi beranikan diri dan buat bayaran tu. Sebab hanya dengan ni barulah rakan niaga atau pelanggan anda akan buat bayaran secara tepat. Jadi saya tak tahu bagaimana untuk menggambarkan perasaan ni. Apa yang boleh saya katakan ialah beranikanlah diri buat apa yang anda patut buat.
saya juga beri derma dan ia menjadi amalan saya menderma 10% daripada pendapatan saya setiap bulan. Saya juga lakukan meditasi kopi setiap kali saya buat pembelian. Contohnya dalam tempoh kawalan pergerakan ni, saya mula beli sayur-sayuran dan buah-buahan organik dari pekebun-pekebun tempatan. Dan saya meditasi kopi kerana telah bantu ekonomi tempatan dan pekebun-pekebun dapat kekalkan kerja mereka. Ini adalah perkara yang praktikal untuk kestabilan ekonomi dan keamanan kerana diganggu oleh masalah kekurangan wang. Ya. Ya, jika anda perlu madu dari pekebun tempatan, biar saya tahu ya. Pekebun tempatan dari benua lain. Brian, apakah pendapat anda? Saya berfikir tentang apa yang kamu katakan tentang hubungan antara kestabilan kewangan, keamanan dan politik. Dan saya rasa anda betul. Semua ni berkaitan. Juga disebut oleh Ana, semua ni berkaitan dengan sifat kepentingan diri. Jadi bila kita sebut tentang berkongsi dengan orang lain, ia bermula dengan kesedaran diri bahawa kita dengan orang lain, kehendak mereka, akibat yang ditimpa mereka hasil daripada kelakuan kita. Jadi cuba lihat apa yang berlaku di dunia ni. Ianya memang berkaitan dengan sifat pentingkan diri itu. Jadi kita perlu elakkan fikiran tentang diri saya dan lebih bermurah hati. Sebaliknya, fikir tentang dunia sudah tentu ia boleh mempengaruhi situasi kewangan, politik dan dunia. Apa yang akan terjadi atau tak terjadi di dunia. Sebab semua ni hasil daripada benih kita kan. Dengan ni, semua ni akan menjadi lebih baik. Saya nak tekankan tentang sesuatu yang disebutkan oleh Ana yang setiap penonton rancangan ni perlu ingat. Seperti yang saya kata pada hari Isnin lalu, saya mahu belikan kereta untuk ibu bapa saya kan. Ketika saya nak tanda tangani kontrak, saya berfikir sejenak. Hey Brian, apa awak buat ni? Sekarang dunia sedang dilanda krisis. Apa jadi jika anda tiada wang? Saya berfikir, betul. Satu benih untuk krisis dunia. Satu benih lagi ialah tentang sama ada saya ada wang. Kalau kita nak hentikan krisis dunia yang ditimpa semua orang, saya perlu lakukan pembelian ni. Jadi semasa saya buat bayaran, saya berfikir dalam minda saya. Saya tengah nak bantu penjual kereta. Pemilik syarikat kereta tu pelabur syarikat. Pembuat kereta dan pembekal kereta ni kan. Ribuan pekerjaan terlibat dalam perniagaan kereta ni. Sama juga dengan pembelian barangan keperluan setiap hari. Seperti yang disebut pada hari Rabu, jika kita ubah minda kita semasa melakukan sesuatu, keputusannya menjadi berlainan. Ya, memang hebat. Sungguh hebat yang anda katakan tadi ya. Hebat. Terima kasih. Nak tambah sesuatu? Anda ingatkan saya tentang seseorang kawan di India. Beliau seorang peniaga belian yang hebat. Beliau mula bekerja sebagai accountant, gagal menjana wang. Kemudian beliau menjadi seorang peniaga belian terbesar di dunia. Namanya Dushu Shah. Beliau cakap seperti mana anda kata tu. Beliau kata wang ni perlu bergerak. Jangan simpan wang tu. Semasa krisis seperti ini, kita rasa takut seperti kertas tandas ya. Semua orang di Amerika pergi ke kedai, beli 50 gurung kertas tandas, balik ke rumah dan simpan. Sama dengan saya juga beli 50 gulung. Semalam saya lihat pada mereka dan tanya diri, Geshe Michael, apa anda buat? Berapa kali kamu kena buang air besar untuk habiskan 50
gulung ni. Jadi biar mereka bergerak dan beredar, biar wang tu beredar. Saya suka yang anda sebutkan tadi, Brian. Bila anda beli sesuatu, fikirkan tentang orang lain. Beatrice, anda kata apa kita perlu lakukan bersama demi masa depan anak-anak kita kan. Saya suka apa yang dikatakan tu bersama. Saya fikir jika kita semua ada ide yang sama seperti Brian dan nak aliran wang tu berlaku, jangan simpankan kertas tandas tu, jangan simpan wang tu dan biar mereka beredar. Jika kita semua lakukan bersama-sama seperti yang disebutkan oleh Beatrice, maka ia boleh membantu generasi yang akan datang kan, Anna? Apakah pendapat anda? Ya, saya berpendapat ni adalah isu sejagat. Semua orang terlibat. Satu pengajaran yang spesifik. Kami semua perlu belajar kerana wabak virus ni menyerang tak kira warna kulit, agama, berapa banyak wang yang kita ada. Saya tinggal di UK, Perdana Menteri kami, orang yang paling berkuasa, dah berada di hospital. Sedikit pun tak lucu ya. Kita perlu faham bahawa setiap orang sama. Walaupun kita ada benih yang berbeza, tapi pada hakikatnya semua adalah sama. Jadi marilah saling membantu dan berkongsi apa yang ada. Itulah pendapat saya. Loceng baru berbunyi, masa sudah sampai untuk kami buat rumusan. Jadi sila beri cadangan kaedah praktikal untuk Beatrice untuk wujudkan keamanan dan elakkan kebarangkalian krisis yang akan datang. Brian, anda nak mulakan? Satu ya. Satu cara praktikal adalah cuba henti fikiran ketidakpastian ni dan mula bantu orang lain agar mereka berkongsi dan pentingkan diri sendiri saja. Ini adalah cara untuk memperbaiki situasi ni untuk setiap orang. Maaf, saya terganggu ya. Okey, tak apa, itu masalah internet. Saya nak komen apa yang anda kata tentang krisis. Apa yang saya lakukan ya? Saya mulakan sekumpul golongan yang rasa takut ketika krisis ni, lalu bertemu di Zoom selama sejam setiap minggu dan berbual tentang perasaan takut kami. Jadi sekarang kami tanam benih untuk hapuskan perasaan takut atas krisis politik dan ekonomi. Itulah cadangan saya. Setiap minggu berbual dengan seseorang rakan tentang perasaan takut anda agar saling membantu. Dengan ni anda tertanamlah benih untuk masa depan yang lebih ceria selepas kawalan pergerakan ni. Jadi, Casey Michael, apakah cadangan praktikal anda? Saya ada 2 cadangan. Pertama, berkongsi sesuatu setiap hari. Itu saja. Berkongsi sesuatu setiap hari. Tindakan berkongsi menghapuskan perasaan takut tu. Jadi, berkongsi sesuatu setiap hari itu saja. Berkongsi sikit wang atau sesuatu. Berkongsi setiap hari. Kedua, saya lupa untuk mengucapkan tahniah kepada Anna. Perdana Menteri negara anda dapat seorang cahaya mata ya. Saya rasa ini sangat bertuah ketika krisis ni. Perdana Menteri anda berusaha untuk dapatkan seorang anak. Saya rasa itu hebat ya. Itu saja. Saya nak kata sesuatu sebelum kita berakhir. Maaf Anna ya. Seperti yang anda tahu, saya sedang buat persiapan program online yang akan datang untuk DCI. Dan salah satu program, Casey Michael memberi nasihat tentang bagaimana mendapat hasil dengan cara berkebun. Sebahagian daripada kerja saya ialah untuk periksa kualiti video ya. Jadi saya ikut nasihat berkebun tu dan ibu saya ada sepucuk bunga ros dan bunga ros emak saya tu sudah mati tapi kembali berbunga. Jadi terima kasih atas nasihat tu, bunga ros mula berbunga lagi ya. Wow, hebat, tahniah. Okey, bagus. Sebelum kita tonton video
video soalan hari Isnin dan beri nama pemenang Spotify playlist tu. Kerana hari ini hari Jumaat, Brian, bolehkah anda tunjukkan? Bagus. Ya, rakan sekalian, jangan lupa hantar soalan ke seatquestionsdiamondcuterinstitute.com. Video style selfie secara tegak, maksimum 30 saat. Dan juga kami ada pemenang untuk Spotify playlist kerana hari ini hari Jumaat. Casey Michael, anda nak umumkan pemenang minggu ni? Baik, saya sangat gembira mengumumkan pemenang ialah Victor Consolos dari Mexico dan playlist yang terbaik di dunia. Saya rasa itu agak hip dan ia menceriakan saya. Situasi wabak virus kadang-kadang menyedihkan hati ya. Tapi Victor, playlist anda merancakkan hati saya. Saya rasa begitu hip dan gembira. Saya, Brian dan Anna mengundi dan memilih playlist anda. Kami akan siarkan playlist anda di Facebook dan juga YouTube. Anda boleh dengar playlist ni ya, kerana ia sangat bagus. Terima kasih kerana anda sudi hantar playlist anda ni. Yang terakhir ialah Mix Nuts. Ya, satu lagi perkara yang anda sudah tahu. Minggu ni kami akta sejumlah 65 kelas penterjemahan buku-buku kuno. 10 orang penterjemah dari seluruh dunia sedang terjemah buku-buku kuno untuk mencungkil ilmu yang menjadi sumber program DCI. Jadi anda dialu-alukan. Sila hantarkan pertanyaan kepada mixnutsclass@gmail.com. Saya pasti anda akan terhibur. Terima kasih, Brian. Terima kasih untuk segala-galanya. Sebelum kita berakhir, marilah kita tonton soalan untuk hari Isnin. Soalan dari Romania. Tanah air saya sungguh excited. Halo Casey Michael, nama saya Lenia dari Romania. Soalan saya adalah, apakah benih untuk jadi bijak? Anak perempuan saya berumur 10 tahun serta fahami benih. Misalnya korelasi benih dan dia pandai hafal pergerakan dalam tarian tapi bermasalah dalam matematik ataupun konsep matematik, pengiraan, malah isi kandungan matematik semakin sukar. Itulah soalan saya. Terima kasih. Bye-bye. Oh, soalannya adalah apakah benih untuk menjadi lebih bijak untuk meningkatkan IQ? Soalan yang bagus ya. Terima kasih. Nikmatilah hari Minggu anda dan jumpa lagi pada hari Isnin di Peachtree Morning Show ya. Oh, jangan lupa dengan playlist Victor di hari Minggu ya. Ya, baik. Bye-bye. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.